Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Yunus bin Muhammad Yusof, salah seorang tenaga pengajar lah di SMK Cili 2. Tazkirah ringkas yang kita akan bawa hari ini dianjurkan oleh Bina Insan dan juga PIBG SMK Cili 2. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Okey, yang pertamanya tak nak kita kena bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah izin kekuasaan Allah. Allah masih memberi peluang dan ruang kepada kita untuk meneruskan agenda kita sebagai khalifah di muka bumi. Dan yang paling penting, Allah masih lagi mengekalkan Islam dan iman, yakni nikmat yang paling besar dalam hidup kita. Okey, baik. Bersempena dengan hijrah dan kemerdekaan yang tak jauh sangat tempoh masa dia, dan kita masih lagi dalam mood hijrah dan mood kemerdekaan, dan tak lama lagi kita akan menyambut Hari Malaysia pula pada 16 September. Maka dengan itu saya teringat satu hadis Nabi, yang mana hadis ni hadis yang mana ada juga dalam hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi. Dia jadi hadis yang pertama Nabi yang hadis yang berbunyi, An Amirul Mu'minin Abi Habzin Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ni diriwayatkan oleh banyak muhaddisin, antaranya Imam Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, siapa lagi, Ibn Hibban, Al-Baihaqi, banyaklah yang diriwayatkan oleh imam-imam muhaddisin yang lain. Dan hadis ni sikit sebanyak telah digunakan oleh fuqaha ataupun ahli-ahli fiqh untuk menggunakan dalil hadis ini sebagai sah batal di dalam ibadah dan sebagainya. Namun begitu, kita tengok apa maksud hadis ni secara ringkas lah. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu dimulakan ataupun dia khas dengan niat yang diniatkan. Wa kulli ri'in ma nawa wa min kulli ri'in. Dan setiap apa yang diniatkan itu semua bergantung pada niatnya, kerana apa yang telah diniatkan. Nabi kata siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrah itu kerana Allah dan Rasul. Siapa yang berhijrah sebab perempuan yang ingin dinikahi, sebab dunia yang dia kejar, Nabi kata dia akan dapat apa yang dia nak atas apa yang dihijrahkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang radai dan dirahmati Allah, hari ini kita nak memerdekakanlah diri kita dan hijrahkan satu benda yang kita rasa kecil tapi dia sangat besar makna dan susah orang nak buat. Apa dia? Ialah hijrah niat kita. Dengan niat kita ni, dia boleh jadi satu benda yang baik, tetapi hanya sekadar di dunia je, tak dapat keberkatan di akhirat dan tak dapat juga pahala untuk kita gunakan bawa bekal di akhirat. Kita ambil contoh, kita macam saya sebagai guru dan tuan-tuan yang jadi guru, cara adat dia, guru ni mesti mengajar dalam kelas, mesti menghabiskan silibus dia, periksa kena pastikan anak murid dia lulus, kena bagi anak murid dia faham baca tulis. Cara adatnya itulah yang kita lakukan. Kita sebagai pelajar, kalau pelajar-pelajar kita secara adat ni, semua orang pergi sekolah, semua orang menuntut ilmu di sekolah, cara adat ni. Dan semua orang nak lulus periksa, nak cemerlang dalam periksa. Semua orang nak dapatkan sesuatu dalam pendidikan. Sebab apa? Sebab besok dia nak
kerja yang bagus-bagus. Bukan kerja yang bagus tu dia nak gaji yang bagus sebenarnya. Okey, itu secara adat dia. Dan adat itu akan duduk dekat dunia dia. Dia tak akan pergi ke akhirat bila kita jadikan sesuatu itu sebagai adat semata-mata. Kita sebagai ibu bapa, secara adatnya kita kena sediakan makanan untuk anak-anak, sediakan kemudahan untuk anak, sediakan pendidikan untuk anak, apa lagi? Sediakan rumah untuk anak-anak, dan kita sediakan semua keperluan untuk anak-anak. Secara adatnya, kalau anak lapar kita kena bagi makan. Anak tak cukup pakaian, kita belikan pakaian untuk dia. Dan kalau kita sebagai seorang anak, adat dia di dunia ni, anak ni kena taat ibu bapa, adat dia. Apa lagi? Adat sebagai anak, kena hormat mak ayah. Mak ayah cakap apa, kena dengar. Dan apa pun yang kita buat dalam dunia, semua ada adat-adat di dunia yang kita rasa semua orang buat, yang kita kena buat. Dan adat-adat tu betul lah benda yang baik. Tetapi kebaikan yang kita buat tu, dia akan hanya di dunia sahaja, tanpa dia bawa keberkatan itu di akhirat. Kalau kita guna adat-adat itu semua semata-mata untuk adat. Jadi cikgu semata-mata adat kita untuk mengajar. Jadi student semata-mata adat untuk belajar. Jadi mak ayah semata-mata adat kita kena bertanggungjawab kepada anak-anak. Jadi anak-anak kita sebagai adatnya kena hormat mak ayah. Jika adat itu kita tak hijrah niat kita, macam hadis Nabi kata tadi. Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan yang kita buat hari ini semua bergantung dengan niat. Hari ini kita hijrahlah sikit kita punya niat kita, apa yang kita buat semua kerana Allah. Kalau kita jadi cikgu, kita mengajar budak tu bukan kerana adat kena mengajar. Kerana itulah niat kita nak tegakkan agama Allah. Nak didik anak murid supaya anak murid boleh tegakkan agama Allah. Walau subjek apa pun kita ajar, dan kita ni guru subjek apa pun, kita niatkan, kita hari ni kita twist kita punya niat kita. Adat supaya dia jadi ibadah dalam hidup kita. Kalau kita belajar, kita hanya belajar untuk ikut-ikutan dan dapat kerja yang bagus. Hari ini kita tukar niat kita. Kita twist ibadah kita supaya niat kita kerana Allah tu, di samping kita dapat dunia, akhirat pun kita dapat juga. Ini bertepatanlah dengan kemerdekaan tadi. Kita merdekakan minda kita. Supaya apa? Supaya dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Sebab bila kita terikut dengan adat, kita akan tertekan. Dan kita rasa macam semua benda kita kena buat kerana dunia. Betul tak? Betul apa? Bagi makan anak sebab adat dunia. Kalau anak lapar nanti, mak ayah ditanggungjawabkan. Tapi kalau kita lakukan semua itu sebab Allah, dia jadi release sikit sebab kita buat kerana Allah. Kalau kita buat kerana dunia, kita akan rasa tertekan. Sebab apa? Sebab itu kita rasa itulah benda yang kita kena buat kat dunia. Akhirnya benda tu dia akan tergantung kat dunia, akhirnya tak bawa pembekalan kita di akhirat. Okey, bersempena dengan hijrah dan kemerdekaan. Kita hijrah satu benda yang nampak simple, tapi benda ni dia boleh beri kesan pada hidup kita sampai di akhirat. Macam Allah beritahu kita dalam Quran, Allah kata apa? Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah sebut, qul, katakanlah, inna solati, sesungguhnya solat aku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidup aku, wa mamati, dan mati aku, lillahi rabbil alamin, kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita pun hari-hari kita ikrar dunia. Bila? Masa kita solat dalam doa iftitah, betul tak? Okey, kita doa iftitah, kita doa apa? Kita kata ke Allah dalam doa kita berkata-kata pada Allah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asira. Wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna solati, nampak? Kita hari-hari inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Hari-hari kita berikrar kepada Allah, tapi ikrar ni dia tak akan jadi benda yang bermanfaat kalau kita tak selitkan dalam hati kita yang kita buat tu semua kerana Allah. Hari-hari ikrar dia tak guna kalau kita tak twist kita punya niat kita kerana Allah. Hari ini saya nak bawa semua orang, kita memerdekakan diri kita yang semata-mata adat dalam dunia ni, kita tukar kepada
hijrah kita semua kerana Allah. Mudah-mudahan apa yang kita buat semua dapat pahala. Kita tidur kerana Allah, kita bangun kerana Allah, kita apa lagi? Kita makan kerana Allah, kita jadi cikgu kerana Allah, kita jadi murid kerana Allah, kita jadi ibu bapa kerana Allah, jadi anak-anak kerana Allah. Bila kita buat semua kerana Allah, kita akan rasa lega sebab memang itu yang kita kena buat. Apa dia Allah kata? Allah kata dalam Quran, Allah kata ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata aku tak ciptakan manusia dan jin ni semata-mata nak beribadah kepada aku. Tapi kalau niat kita hidup kat dunia semata-mata nak penuhi adat-adat di dunia, maka hidup kita akan jadi sia-sia. Kerana sepatutnya hidup kita ni daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik dan bangun tidur semula esok hari, semua Allah kira sebagai ibadah. Dengan syarat apa? Balik pada hadis yang kita baca tadi, innamal a'malu binniyat. Setiap perkara semua akan tergantung pada niat dia. Kalau kita niat kerana Allah, dapat ibadah kerana Allah. Kalau kita niat kerana dunia, Nabi kata kita akan dapat keduniaan yang kita nak, tetapi kita takkan dapat apa-apa untuk kita bawa ke akhirat. Oleh itu, mungkin dengan niat kita, hidup kita akan berubah 390 darjah. Sebab apa? Sebab bila niat kerana Allah, Allah ada bersama-sama dengan kita. Bila kita niat kerana dunia, kita hanya dapat keuntungan di dunia je, tanpa dapat keberkatan yang Allah kata Allah nak bagi kita dekat akhirat nanti. Oleh itu, sama-samalah kita hari ini betulkan niat kita hidup, mati, kerja apa pun kita buat, kita niatkan kerana Allah dan kita merdekakan diri kita daripada terbelenggu dengan adat-adat dunia yang tak boleh bawa ke akhirat. Hari ini kita rungkaikan semua supaya apa yang kita buat kita boleh bawa ke akhirat dan membantu kita di akhirat kelak. Oleh itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini boleh beri manfaat dan boleh ubah sedikit minda kita, sedikit sebanyak dalam hidup kita, untuk kita buat semua semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu Allah datang daripada Allah. Apa yang kurang baik itu Allah dah takdirkan pada diri saya. Saya nak ulang lagi, tazkirah ringkas kita hari ini dibawa oleh ataupun dianjurkan oleh Bina Insan SMK Cini 2 dan PIBG SMK Cini 2. Dengan itu saya sudahi tazkirah ringkas saya hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.